Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan Cikgu Fanida dalam mempelajari biologi tingkatan 4 KSSM. Pada kali ini, Cikgu akan mengupas bab 11 keimunan manusia. Pada akhir pembelajaran, anak-anak dapat 11.1 pertahanan badan mendefinisikan keimunan, antigen dan antibodi. Memerihalkan 3 barisan pertahanan badan manusia iaitu barisan pertahanan pertama iaitu fizikal dan kimia, barisan pertahanan kedua iaitu demam, keradangan dan fagositosis. Barisan pertahanan ketiga iaitu antibodi dan sel memori. 11.2 Tindakan antibodi. Menjelaskan tindakan antibodi terhadap antigen asing, peneutralan, pengaglutinaan, pemendakan, pengopsoninan dan penguraian. 11.3 Jenis keimunan. Berkomunikasi tentang jenis-jenis keimunan iaitu keimunan pasif dan keimunan aktif. Membanding dan membezakan antara keimunan pasif dengan keimunan aktif. 11.4 Isu kesihatan berkaitan keimunan manusia. Memerihalkan isu kesihatan berkaitan Acquired Immunodeficiency Syndrome iaitu AIDS. Baiklah, kita masuk kepada 11.1 pertahanan badan. Sistem pertahanan badan bertindak apabila patogen menjangkiti badan. Patogen, mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Contoh patogen adalah bakteria, virus dan parasit. Sistem pertahanan badan mengenali patogen sebagai benda asing yang disebut antigen. Antigen iaitu benda asing yang memasuki badan dan seterusnya merangsang gerak balas keimunan. Antigen merangsang sel limfosit untuk menghasilkan antibodi ke dalam aliran darah untuk memusnahkan antigen tersebut. Antibodi iaitu protein yang terdapat pada permukaan limfosit atau protein yang dibebaskan oleh limfosit ke dalam plasma darah. Interaksi antara antibodi dan antigen yang menyebabkan antigen dimusnahkan dikenali sebagai gerak balas keimunan. Keimunan ialah keupayaan badan untuk melawan jangkitan penyakit yang disebabkan oleh patogen atau sebarang benda asing melalui serangan spesifik terhadap patogen tersebut. Apabila badan kita berjaya menentang jangkitan sesuatu penyakit, kita dikatakan imun terhadap penyakit tersebut. Terdapat 3 barisan pertahanan yang melawan penyakit dalam badan kita, iaitu barisan pertahanan pertama, barisan pertahanan kedua dan barisan pertahanan ketiga. Barisan pertahanan pertama. Barisan pertahanan pertama terdiri daripada barisan fizikal dan kimia yang menghalang patogen daripada memasuki badan. Barisan pertahanan pertama merupakan barisan pertahanan yang tidak spesifik dan berfungsi menghalang kemasukan patogen ke dalam badan. Rajah 11.2 menunjukkan organ dan mekanisme yang terlibat dalam barisan pertahanan pertama. Ini dia. Kita lihat dulu kulit. Kulit merupakan pelindung fizikal yang dapat menghalang kemasukan patogen kerana sifat yang liat dan sukar ditembusi oleh mikroorganisma.
penanggalan lapisan sel mati pada permukaan kulit secara berterusan menyukarkan pertumbuhan pelbagai jenis mikroorganisma. Kulit juga merupakan pelindung kimia melalui perembesan sebum. Minyak dan asid dalam sebum menghalang pertumbuhan pelbagai jenis mikroorganisma. Peluh yang dirembeskan oleh kulit mengandungi enzim lisozim, iaitu sejenis enzim yang berupaya memecahkan dinding sel sesetengah bakteria. Jadi peluh ni merupakan yang kita rembeskan tu merupakan pertahanan badan, barisan pertahanan badan kita yang pertama, di mana peluh mengandungi enzim lisozim dan dia berupaya untuk memecahkan dinding sesetengah bakteria. Okey, yang kedua, enzim lisozim. Okey, enzim lisozim ada dalam air mata kita. Okey. Enzim lisozim yang didapati dalam air mata, contohnya lah hingus dan air liur, merupakan protein antimikrob yang dapat mengurai serta membunuh sesetengah jenis bakteria. Okey, mucus. Okey, mucus, membran mucus yang melapik satu salur respirasi merembes bendalai melekit yang disebut mucus. Mucus mengandungi lisozim untuk memusnahkan bakteria dalam udara yang memasuki sistem respirasi. Kita lihat pula mekanisme pembekuan darah. Mekanisme pembekuan darah menghalang kemasukan bakteria melalui luka. Yang seterusnya, asid hidroklorik yang berada dalam perut kita ni, okey, yang dirembeskan dalam perut. Apa dia? Asid hidroklorik yang terdapat dalam perut membunuh bakteria yang hadir dalam makanan dan minuman. Barisan pertahanan kedua. Barisan pertahanan kedua terdiri daripada demam, fagositosis dan keradangan. Mekanisme barisan pertahanan kedua juga bersifat tidak spesifik. Demam. Demam merupakan mekanisme barisan pertahanan kedua yang menentang jangkitan. Demam menambahkan aktiviti fagosit dan melawan mikroorganisma yang menjangkiti badan kita. Seterusnya, kita pergi kepada fagositosis. Sel fagosit ialah sel leukosit yang boleh menjalankan fagositosis. Neutrofil dan monosit merupakan sel fagosit. Bermaksud, neutrofil dan monosit ni merupakan boleh menjalankan fagositosis. Apakah fagositosis? Fagositosis ni ialah proses pemerangkapan dan pencernaan mikroorganisma atau zarah lain seperti sel mati oleh sel fagosit. Apabila jangkitan berlaku, sel fagosit akan bergerak ke kawasan yang dijangkiti dan dia akan memasuki bendalai tisu melalui liang dinding kapilari. Apabila sel fagosit menemui patogen, sel fagosit mengepung patogen dan enzim lisozim di dalam sel fagosit akan mencernakan patogen. Cuba lihat rajah 11.3 ni. Ini merupakan peringkat-peringkat fagositosis. Okey, cikgu terangkan dulu. Yang warna hijau ni merupakan bakteria, ya. Okey, yang ni merupakan sel lah. Sel fagosit akan mengunjulkan pseudopodium ke arah bakteria dan mengepung bakteria. Okey, cikgu lihat yang cikgu tunjuk ni. Ini merupakan pseudopodium. Pseudopodium ni merupakan unjuran daripada sel tersebut. Okay, dia akan mengunjulkan sitoplasmanya. Okay, dia akan mengunjul ataupun kita kenali sebagai kaki palsu. Okay, dia akan mengepung bakteria ni. Dia akan mengepung bakteria menggunakan pseudopodium. Seterusnya, penginggesan bakteria membentuk fagosom. Ini dia fagosom. Ini bakteria dekat dalam ni dah. Ini fagosom. Okay, apa yang berlaku seterusnya?
fagosom bergabung dengan lysosom. Ini lysosom. Dalam lysosom ada lysozim. Maknanya fagosom akan bergabung dengan lysosom yang akan merembeskan lysozim ke dalam fagosom. Maksudnya, benda ini kita kenali sebagai fagolisosom. Selepas bergabung dengan fagosom bergabung dengan lisosom. Seterusnya, keempat, bakteria dalam fagosom akan dimusnahkan oleh enzim tadi, lysozim tadi. Okey, dah jadi macam bentuk urai-urai kan, terurai-terurai macam tu. Okey, ni maksudnya bakteria telah pun terurai. Dan seterusnya, fagosit menyingkirkan sisa mikroorganisma yang tercerna keluar sel. Seterusnya, tengok anak panah ni, dia akan keluar daripada sel ni. Okey, sisa-sisa mikroorganisma tadi telah keluar daripada sel. Itu peringkat-peringkat fagositosis. Okey, kita lihat pula keradangan. Okey, keradangan ialah satu gerak balas pantas yang memusnahkan dan menetralkan tindakan berbahaya mikroorganisma dan toksin pada peringkat awal jangkitan. Bahagian yang radang akan membengkak dan menjadi merah dan berasa sakit. Gerak balas keradangan ditunjukkan dalam rajah 11.4. Ini gambar rajahnya. Okey, di sini terlihat ada paku telah tercucuk pada kulit kita. Dan ini merupakan kawasan jangkitan. Okey, ini kulit kita lah. Okey. Yang pertama, tisu yang rosak akibat daripada kena paku tadi ni kan. Okey, dia akan membebaskan histamin. Okey, ini histamin yang warna putih-putih ni histamin. Okey, maknanya histamin ni dia akan merangsang gerak balas keradangan dengan serta-merta. Okey, dia akan merangsang gerak balas keradangan. Okey, akibat daripada itu, histamin ni dia akan menyebabkan pengembangan kapilari darah bagi membolehkan aliran darah yang lebih banyak keluar daripada jangkitan. Sebab itulah bila kita cucuk paku kan, darah keluar dengan banyak macam tu. Okay? Sebab disebabkan oleh histamin. Dia telah menyebabkan pengembangan kapilari darah. Okay? Histamin juga dia akan meningkatkan ketelapan kapilari darah terhadap sel fagosit. Maknanya sel fagosit dan faktor pembeku akan berkumpul di kawasan jangkitan. Okay? Sel fagosit akan berkumpul di kawasan jangkitan. Okay, ini sel fagosit lah ni. Okay? Ini kapilari darah. Okay? Ini kapilari darah. Okay? Maknanya sel fagosit ni dia akan pergi ke kawasan yang terkena jangkitan ni. Okey, seterusnya. Mekanisme pembekuan darah akan dicetuskan. Kemudian sel fagosit akan menjalani fagositosis yang cikgu terangkan pada slide yang tadi tu kan. Okey, itu proses-proses fagositosis. Yang ni merupakan keradangan. Okey, seterusnya barisan pertahanan ketiga. Sekiranya patogen berjaya mengatasi barisan pertahanan kedua, barisan pertahanan ketiga akan diaktifkan untuk bertindak. Barisan pertahanan ketiga merupakan gerak balas keimunan oleh sel limfosit. Okey? Sel limfosit yang terbentuk di dalam nodus limfa, dia akan menghasilkan antibodi. Tindakan antibodi adalah spesifik. Setiap jenis antibodi hanya boleh bergabung dengan antigen tertentu sahaja. Itu maksud spesifik. Okay? Apabila seseorang dijangkiti patogen, sejumlah besar sel limfosit terkumpul di dalam nodus limfa untuk memusnahkan antigen dan bendasing. Hal ini menyebabkan nodus limfa membengkak. Nodus limfa juga mengandungi makrofag yang memusnahkan bakteria, tisu mati dan bendasing secara fagositosis. Limfosit dibahagikan kepada dua jenis iaitu sel limfosit T dan sel limfosit B. Sel limfosit T menyerang sel-sel yang dijangkiti oleh patogen. Okay? Sel limfosit T juga merangsang sel limfosit B. Di mana sel limfosit B ni dia akan menghasilkan sel memori. Sekiranya patogen yang sama menyerang
sel memori akan dirangsang untuk menghasilkan antibodi dengan serta-merta. Maksudnya di sini, sekiranya patogen yang sama yang menyerang pada kita, pada satu masa yang akan datang nanti, ada patogen yang sama menyerang kita dan kita telah pun mempunyai sel memori, maka sel memori akan dirangsang, kemudian dia akan hasilkan terus antibodi dengan serta-merta. Itu kelebihan apabila kita telah dijangkiti ataupun telah dijangkiti oleh patogen untuk kali pertama. Okey, seterusnya praktis formatif 11.1. Apakah maksud keimunan? Keimunan ialah keupayaan badan untuk melawan jangkitan penyakit yang disebabkan oleh patogen atau sebarang benda asing melalui serangan spesifik terhadap patogen tersebut. Namakan dua sifat kulit yang membolehkannya bertindak sebagai barisan pertahanan pertama yang berkesan. Okay. Kulit merupakan pelindung fizikal yang dapat menghalang kemasukan patogen. Okay. Kedua, pH kulit yang berada di antara julat 3 hingga 5 menyediakan satu persekitaran berasid yang tidak sesuai untuk pertumbuhan mikro. Ketiga, bagaimanakah sel fagosit bertindak memusnahkan patogen yang berjaya melepasi benteng barisan pertahanan pertama? Okey, sel fagosit menjalankan proses fagositosis dengan mengepung, memerangkap dan mencernakan patogen. Keempat, bezakan antara antigen dengan antibodi. Okey, antigen ialah bahan asing yang berjaya memasuki badan. Antigen biasanya merupakan molekul protein yang wujud pada dinding atau membran luar patogen. Manakala antibodi ialah protein yang dihasilkan oleh limfosit yang akan bertindak untuk memusnahkan antigen tersebut. Seterusnya, 11.2 tindakan antibodi. Antigen dimusnahkan oleh antibodi melalui beberapa mekanisme seperti yang digambarkan dalam rajah. Okey, yang pertama pengaglutinaan. Okey, antibodi akan menggumpalkan patogen bersama dan menjadikan patogen sasaran mudah untuk diperangkap dan dimusnahkan oleh sel fagosit. Okey, yang ni antigen, yang ni antibodi, yang warna pink ni merupakan antigen. Okey. Okey, seterusnya ialah peneutralan. Peneutralan ialah antibodi bergabung dengan toksin yang dihasilkan oleh bakteria dan meneutralkan toksin tersebut. Okey, dan yang ketiga, pemendakan. Pemendakan merupakan antibodi bertindak dengan antigen terlarut untuk membentuk suatu kompleks tak larut, iaitu mendakan yang mudah dimusnahkan oleh sel fagosit. Pengopsoninan. Pengopsoninan bermaksud antibodi bergabung dengan antigen dan bertindak sebagai penanda supaya sel fagosit boleh mengenali antigen dan memusnahkannya. Dia tanda. Okay? Ini bakteria yang warna hijau ni. Okay, yang warna kuning tu ialah antigen. Okey, yang garis-garis ni merupakan antibodi. Maknanya antibodi opsonin akan bergabung dengan antigen. Okay, bila sel fagosit jumpa yang telah ditanda tadi, dia akan memerangkap bakteria yang telah ditanda ataupun dikenal pasti oleh penanda antibodi. Okey, dan yang seterusnya penguraian. Penguraian, antibodi bergabung dengan antigen. Okey, yang ni bakteria. Okey, kemudian antibodi lysin. Okey, antibodi lysin bergabung dengan antigen. Okey, ini antibodi yang warna kuning ni merupakan antigen. Okey, kemudian dia akan menyebabkan bakteria itu akan pecah dan terurai. Ini daripada bulat macam ni.
Ia akan pecah terurai. Ini maksudnya bakteria mengalami lysis ataupun pecah. Lysis ni perkataan pecah ataupun terurai. Okey, seterusnya. Okey, kita lihat uji minda yang pertama. Okey, kadang-kadang doktor memberi antibiotik untuk merawat sesetengah jangkitan penyakit. Doktor menasihatkan supaya mengambil kesemua antibiotik yang diberi mengikut tempoh yang disyorkan. Jelaskan mengapa langkah ini penting untuk dipatuhi. Anak-anak pernah tak demam? Mesti pernah kan? Kemudian doktor bagi antibiotik. Dan doktor cakap, antibiotik ni kena habiskan dalam 5 hari. Dia bagi tempoh. Okay? Dia kata dia syorkan mengikut tempoh yang disyorkan 3 hari ataupun 5 hari. Okay. Jelaskan mengapa langkah ini penting untuk dipatuhi. Kenapa anak-anak perlu patuh langkah-langkah ataupun tempoh yang disyorkan 5 hari itu. Contohnya 5 hari. Kenapa? Boleh fikir tak? Okey, sekiranya antibiotik yang diberi itu tak habis dimakan, bakteria yang tidak dibunuh akan menjadi imun terhadap antibiotik tersebut. Ini akan menghasilkan strain bakteria yang imun terhadap antibiotik. Strain bakteria ini membiak dengan cepat dan antibiotik yang sedia ada tak dapat lagi membunuh strain bakteria ini lagi. Ia dah semakin kuat. Maka, jika dijangkiti, rawatan dengan antibiotik yang sedia ada dah tak lagi berkesan pada kita. Dan sistem imun mungkin tak dapat melawan strain bakteria yang baharu ini. Okey? Jadi anak-anak jangan main-main untuk dengan penggunaan antibiotik ni. Okey? Kalau kita silap mengambil ataupun silap penggunaan antibiotik ni, bakteria ataupun bakteria yang masuk dalam badan kita akan semakin kuat. Okey? Jadi antibiotik tadi tu dah tak boleh bunuh lagi dah bakteria tu sebab dia dah jadi imun. Okey, dah tak ada kesan lagi dah kita makan antibiotik tadi. Itu maksud dia. Okey, 11.3 jenis keimunan. Terdapat 2 jenis keimunan iaitu keimunan aktif dan keimunan pasif. Keimunan aktif bermaksud sel limfosit kita sendiri menghasilkan antibodi yang sendiri sebagai gerak balas terhadap rangsangan oleh antigen. Manakala keimunan pasif pula bermaksud badan menerima antibodi daripada sumber luar. Kedua-dua jenis keimunan mungkin dihasilkan secara semula jadi atau secara buatan. Terdapat 2 jenis keimunan iaitu keimunan aktif dan keimunan pasif. Keimunan aktif pula terdiri daripada keimunan aktif semula jadi dan keimunan aktif buatan. Keimunan aktif semula jadi diperoleh setelah sembuh daripada penyakit. Manakala keimunan aktif buatan diperoleh setelah mendapat suntikan vaksin. Keimunan pasif pula juga terdiri daripada 2 iaitu keimunan pasif semula jadi dan satu lagi keimunan pasif buatan. Keimunan pasif semula jadi diperoleh melalui penyusuan ibu dan daripada ibu kepada fetus semasa kehamilan. Keimunan pasif buatan pula diperoleh melalui suntikan antiserum. Keimunan aktif. Antibodi dihasilkan secara semula jadi oleh sel limfosit. Keimunan aktif kekal untuk jangka masa yang panjang. Keimunan aktif semula jadi. Apabila seseorang dijangkiti patogen, sel-sel limfosit akan menghasilkan antibodi sebagai gerak balas terhadap antigen. Apabila individu sembuh daripada sesuatu jangkitan, individu tersebut akan memperoleh keimunan kekal
terhadap penyakit tersebut. Sekiranya individu yang sama diserang sekali lagi oleh patogen yang sama, sel limfosit yang menyimpan memori tentang patogen tersebut, iaitu sel memori, akan menghasilkan antibodi dengan cepat untuk bertindak dengan serta-merta terhadap antigen tersebut. Okey, kita lihat gambar foto 11.2 ni. Okey, seseorang individu yang sembuh daripada penyakit cacar air ataupun penyakit influenza memperoleh keimunan aktif semula jadi. Keimunan aktif buatan. Untuk melindungi diri daripada dijangkiti penyakit yang sangat berjangkit, seseorang individu boleh diimunkan terhadap penyakit tersebut. Imunisasi ialah proses merangsang keimunan terhadap penyakit tertentu melalui suntikan vaksin. Vaksin ialah ampaian patogen yang lemah, mati atau tidak virulen. Apabila vaksin disuntik ke dalam badan, vaksin akan merangsang sel limfosit untuk menghasilkan antibodi bagi menentang patogen. Suntikan vaksin yang pertama biasanya menyebabkan penghasilan aras antibodi yang rendah dan tidak mencukupi untuk melindungi seseorang daripada penyakit. Dos penggalak iaitu kita panggil booster. Okay, biasanya suntikan booster tu merupakan dos penggalak. Okey, dia perlu diberi untuk meningkatkan semula penghasilan antibodi ke satu aras keimunan yang dapat melindungi seseorang daripada penyakit tersebut. Sekiranya individu tersebut dijangkiti patogen yang sebenar, sel limfosit dapat menghasilkan antibodi yang cukup dan dapat bertindak balas dengan serta-merta untuk memusnahkan patogen tersebut. Contoh vaksin ialah vaksin Salk untuk penyakit poliomyelitis, vaksin BCG iaitu Bacilli calmette-guerin untuk penyakit TB dan vaksin HPV untuk penyakit kanser serviks. Keimunan pasif. Badan tidak menghasilkan antibodi sendiri. Antibodi diperoleh daripada sumber luar. Keimunan pasif tidak kekal lama dan hanya memberi perlindungan serta-merta, jangka pendek dan sementara. Keimunan pasif semula jadi. Keimunan diperoleh oleh fetus apabila antibodi ibu meresap melalui plasenta ke dalam aliran darah fetus. Antibodi melindungi bayi untuk tempoh beberapa bulan pertama selepas kelahiran melalui antibodi yang ada dalam susu ibu atau kolostrum semasa menyusu. Okey, apabila ibu melahirkan anak, susu ibu yang pertama tu dia kelihatan seperti kuning kekuningan, kekuningan warnanya. Itu dikenali sebagai kolostrum. Di dalam kolostrum banyak sangat antibodi, yang mana antibodi itu dapat melindungi bayi untuk tempoh beberapa bulan pertama selepas bayi itu dilahirkan. Jadi kita perlu tahu sangat penting penyusuan susu ibu kepada bayi yang baru lahir. Keimunan pasif buatan. Keimunan diperoleh melalui suntikan antiserum atau serum yang mengandungi antibodi spesifik menentang sesuatu antigen. Suntikan antiserum memberi perlindungan segera tetapi untuk jangka masa yang pendek sahaja. Contoh antiserum ialah anti-tetanus, anti-rabies dan antiserum terhadap bisa ular. Cuba lihat rajah 11.7 penyediaan anti-tetanus. Ampaian toksoid tetanus disuntik ke dalam kuda. Kemudian daripada kuda ni, anti-tetanus yang diperoleh daripada serum kuda dipekatkan dan ditulinkan. Kemudian
anti-tetanus tadi akan disuntik ke dalam individu yang berisiko tinggi untuk mendapat penyakit tetanus. Maka individu dilindungi daripada jangkitan penyakit tetanus. Jadual 11.1 menunjukkan persamaan dan perbezaan antara keimunan aktif buatan dengan keimunan pasif buatan. Kita lihat dulu persamaannya. Okey, pertama, dia melindungi badan daripada jangkitan penyakit. Kedua-duanya melibatkan interaksi antara antibodi dengan antigen. Kita lihat pula perbezaan keimunan aktif buatan dan keimunan pasif buatan. Okey, bagi aspek diperolehi melalui, untuk KA buatan, dia melalui suntikan vaksin. Untuk keimunan pasif buatan, dia melalui suntikan anti-serum. Kedua, bahan yang disuntik iaitu vaksin ialah ampaian patogen yang lemah, mati atau tidak virulen bagi keimunan aktif buatan. Manakala keimunan pasif buatan, anti-serum ialah serum yang mengandungi antibodi spesifik. Ketiga, tujuan. Tujuan keimunan aktif buatan ialah pencegahan. Tapi tujuan keimunan pasif buatan rawatan. Keimunan pasif buatan untuk rawatan atau sekiranya perlindungan serta-merta diperlukan. Seterusnya, kesan dia. Untuk KA buatan, tidak memberi perlindungan serta-merta. Bagi KP buatan, dia memberi perlindungan serta-merta. Cukup pakai KA, KP. KA keimunan aktif, KP keimunan pasif. Tapi anak-anak masa dalam peperiksaan, anak tak boleh tulis KA, KP. Kena tulis keimunan aktif, keimunan pasif. Cuma cikgu sebut short saja. Keimunan KA tu keimunan aktif, KP keimunan pasif. Cikgu ulang balik kesan dia. Untuk KA buatan tidak memberi perlindungan serta-merta. Untuk KP buatan memberi perlindungan serta-merta. Seterusnya, tempoh keimunan. Untuk KA buatan, keimunan kekal untuk tempoh masa yang panjang ataupun masa yang lama. Untuk KP buatan, keimunan bersifat sementara dan tidak kekal ataupun tidak kekal lama. Seterusnya, masa suntikan diberi. Untuk KA buatan, suntikan vaksin diberi sebelum dijangkiti penyakit. Biasanya baby kan, baby tak sakit pun tapi kita bagi suntikan pada baby tersebut. Ini merupakan suntikan vaksin ya. Untuk KP buatan pula, suntikan antibodi tersedia diberi dahulu sekiranya terdapat risiko tinggi untuk dijangkiti atau sebaik selepas dijangkiti penyakit. Seterusnya, antibodi. Untuk KA buatan, antibodi dihasilkan sendiri oleh sel limfosit. Manakala untuk KP buatan, antibodi diperoleh daripada anti-serum. Seterusnya kita pergi kepada aspek keperluan memberi suntikan kedua iaitu dos penggalak ataupun yang cikgu sebut tadi booster, suntikan booster. Kita lihat keimunan aktif buatan perlu diberi bagi meningkatkan semula aras antibodi melepasi aras keimunan untuk memberi perlindungan terhadap penyakit. Ini dia aras keimunan. Jadi, suntikan pertama ni, perlu mencapai aras keimunan. Jadi, suntikan booster ataupun suntikan kedua ni, dos penggalak, diberikan supaya seseorang itu dia punya antibodinya melepasi aras keimunan. Ini dia. Dia dah melepasi aras keimunan. So, seseorang itu telah dikatakan selamatlah daripada penyakit penyakit yang diberi suntikan tadi. Seterusnya kita lihat keimunan pasif buatan. Hanya perlu diberi sekiranya aras antibodi dalam darah jatuh di bawah aras keimunan dan pesakit masih dijangkiti penyakit tersebut. Contohnya ni, suntikan pertama, bila disuntik, naik aras keimunannya sampai mencapai aras keimunan. Tapi dia akan turun balik. Suntikan kedua diberi sekiranya pesakit itu masih dijangkiti penyakit yang sama. Kemudian
kita suntik lagi dia. Kita suntik lagi dia mencapai aras keimunan lagi, tetapi dia turun balik. Itulah sehinggalah seterusnya lah. Okay. Aras antibodi dalam darah seseorang selepas disuntik pertama, selepas disuntik suntikan pertama dan kedua antiserum. Okay, kita lihat uji minda. Dua individu memperoleh keimunan terhadap demam campak dalam keadaan berbeza. Individu X ni sembuh daripada penyakit campak. Individu Y pula disuntik dengan sejenis ampaian dan memperolehi keimunan terhadap campak selepas beberapa bulan. Huraikan keimunan yang diperoleh oleh individu X. Okey, cikgu huraikan individu X dahulu. Okey, dalam individu X, limfosit dirangsang untuk menghasilkan antibodi yang memusnahkan antigen. Sel memori kekal dalam badan. Individu X memperoleh keimunan aktif semula jadi dan berupaya melawan penyakit tersebut pada masa akan datang. Maknanya individu X ni apabila dia terdedah kepada penyakit yang sama, dia berupaya melawan penyakit tersebut. Okay, sebab dia dah ada sel memori ni dah kekal dalam badan dia. Jadi kalau ada campak lagi yang demam campak lagi yang tu dia yang kedua, individu Y. Ampaian yang disuntik kepada individu Y ialah vaksin. Okey, vaksin merupakan patogen yang dilemahkan untuk merangsang limfosit bagi menghasilkan antibodi. Individu Y memperoleh keimunan aktif buatan dan mempunyai keimunan terhadap penyakit campak. Ini bezanya antara individu X dengan individu Y. Okey, uji minda seterusnya. Ibu Siti terlupa membawa Siti ke klinik untuk mendapatkan suntikan dos ketiga hepatitis. Ni dos booster lah ni. Okay. Jelaskan kesannya terhadap keimunan Siti. Apa jawapan dia? Okay. Siti mungkin akan dijangkiti penyakit hepatitis B sekiranya terdedah kepada virus hepatitis B kerana paras antibodi dalam badan Siti tadi belum mencapai kepekatan yang diperlukan untuk memberi perlindungan daripada penyakit itu sepenuhnya. Okey. Aziman terpijak paku berkarat semasa ekspedisi mendaki gunung. Huraikan jenis suntikan yang sesuai diberikan oleh doktor. Terangkan jawapan anda. Okay, jawapan dia apa? Untuk rawatan segera, Aziman perlu diberi suntikan anti-tetanus, dengan serta-merta. Anti-tetanus dia mengandungi antibodi yang boleh melawan penyakit tetanus, kancing gigi. Paku berkarat yang dipijak oleh Aziman mungkin mengandungi bakteria Clostridium tetani yang menyebabkan penyakit yang dikenali sebagai tetanus, iaitu kancing gigi. Okey, praktis formatif 11.2. Jenis keimunan yang manakah berkurang mengikut masa? Terangkan mengapa. Okey, jawapan dia, keimunan pasif buatan. Okey, badan tidak menghasilkan antibodinya sendiri. Maka, keimunan ini tak kekal lama dan hanya memberi perlindungan sementara sahaja. Okey, keimunan yang berkurang mengikut masa. Okey, nombor 2. Cadangkan rawatan segera yang boleh diberikan kepada seseorang yang dipatuk ular berbisa. Apa dia? Kita bagi antiserum. Okey, suntikan antiserum terhadap bisa ular memberikan perlindungan serta-merta ataupun perlindungan segera, tetapi untuk jangka masa yang pendek sahaja. Keimunan yang diperoleh adalah serta-merta selepas suntikan diberi. Okey, nombor 3. Nyatakan satu perbezaan antara keimunan pasif buatan dengan keimunan aktif buatan. Perbezaan dia adalah tempoh keimunan bagi keimunan pasif buatan adalah lebih singkat berbanding keimunan aktif buatan. Dia pun tempoh keimunan bagi aktif buatan ni lebih lama. Tapi kalau keimunan pasif buatan singkat. Sebenarnya cikgu tak suka dia punya
di tulisan macam ni. Kalau dikata satu perbezaan, awak kena tulis manakala. Okay? Tempoh keimunan bagi keimunan pasif buatan adalah lebih singkat. Manakala tempoh keimunan bagi keimunan aktif buatan adalah lebih lama. Itu lagi bagus. Okey, ini cikgu cikgu kena tukar lagi balik perkataan ni. Berbanding tak nak. Okey. Nombor 4. Pada pendapat anda, mengapakah kita perlu mematuhi dan melengkapkan rancangan imunisasi di Malaysia? Kenapa? Mengapa kita perlu patuh? Kalau doktor ataupun jururawat memberi tarikh untuk diberi suntikan untuk bayi, kita perlu patuh tarikh tersebut dan jangan skip kepada suntikan-suntikan itu. Kenapa? Okey, jawapannya, imunisasi membantu menguatkan sistem keimunan dengan merangsang sel pertahanan badan dan seterusnya melindungi kita daripada kemungkinan berlakunya komplikasi yang akan mengancam nyawa. Kita tak tahu kan, kita suntik dulu, biarkan badan kita menghasilkan antibody. Okay? Even kita belum lagi mendapat penyakit tersebut, tapi bila kita dah suntik, dah diberi suntikan, badan kita telah merangsang antibody. Okay? Telah merangsang antibody untuk melawan penyakit tersebut sekiranya kita terdedah kepada penyakit itu. Perlu kita mematuhi rancangan imunisasi di Malaysia. Okey, seterusnya 11.4 isu kesihatan berkaitan keimunan manusia. Kita akan bincang berkenaan dengan penyakit yang berbahaya ni iaitu sindrom kurang daya tahan penyakit. Okey, tahan melawan penyakit. Acquired Immunodeficiency Syndrome. Okey, ataupun AIDS. Virus kurang daya tahan manusia iaitu HIV ialah virus yang menyerang sistem keimunan manusia. Jangkitan HIV menyebabkan sindrom kurang daya tahan penyakit iaitu AIDS. Seseorang penghidap AIDS mudah dijangkiti penyakit lain kerana kemusnahan progresif sistem keimunan individu tersebut. Virus HIV membiak di dalam limfosit dan dia akan memusnahkan limfosit. Okey? Seseorang yang dijangkiti HIV tidak menunjukkan sebarang simptom untuk beberapa tahun permulaan walaupun virus HIV sedang aktif menyerang sistem keimunan. Gejala penyakit seperti cirit-birit kronik dan jangkitan kulat hanya dapat dilihat selepas 8 hingga 10 tahun. Oleh sebab sistem keimunan seseorang sudah dilemahkan, badan mudah dijangkiti penyakit. Akhirnya, sistem keimunan dilumpuhkan dan pesakit akan mati disebabkan jangkitan lain. Kalau orang yang sakit yang mengandungi virus HIV ni dan dia mendapat penyakit AIDS, dia sebenarnya bukan sakit meninggal sebab sakit tersebut, tapi disebabkan jangkitan lain. Mungkin sesama biasa ataupun demam biasa je, tetapi disebabkan oleh sistem keimunan yang telah lumpuh, pesakit itu akan boleh penyakit yang biasa itu boleh menyebabkan seseorang itu mati. Okey, seterusnya, cara penyebaran HIV. HIV memasuki badan melalui proses pemindahan bendalih badan seperti darah dan air mani atau merentasi plasenta. Perempuan yang dijangkiti virus HIV boleh memindahkan virus kepada bayinya semasa kehamilan, kelahiran atau penyusuan. Walau bagaimanapun, jangkitan HIV kepada fetus dan bayi yang baru dilahirkan pada kebiasaannya boleh dielakkan dengan rawatan perubatan yang sempurna ketika ibu sedang mengandung dan semasa kelahiran. Individu boleh dijangkiti HIV melalui hubungan seks yang tidak dilindungi dengan individu yang dijangkiti. Mereka juga boleh dijangkiti apabila berkongsi jarum tercemar yang digunakan untuk menyuntik dadah
atau dakwat tatu. Selain daripada itu, HIV juga dapat disebarkan melalui pemindahan darah yang tercemar dengan virus HIV. Okey, kita lihat uji minda. Terangkan bagaimana seorang ibu yang membawa virus HIV dapat menjangkiti fetus dalam kandungannya. Okey, jawapan dia melalui plasenta kepada fetus dalam kandungannya atau melalui susu ibu bagi ibu yang menyusukan anak. Baiklah, kita teruskan dengan praktis formatif 11.3. Apakah maksud AIDS? AIDS ialah sindrom kurang daya tahan penyakit. Terangkan bagaimana jangkitan virus HIV boleh menyebabkan seseorang menghidap penyakit AIDS. Okay. Virus HIV menyerang dan melumpuhkan sistem keimunan seseorang yang dijangkiti virus ini. Virus HIV menyerang dan memusnahkan sel limfosit yang berfungsi memusnahkan mikroorganisma patogen. Ini boleh menyebabkan individu tersebut menghidap penyakit AIDS atau sindrom kurang daya tahan. Sistem keimunan pesakit menjadi lemah sehingga badannya tidak mempunyai keupayaan untuk menentang penyakit yang pada kebiasaannya tidak menjangkiti orang yang mempunyai sistem keimunan yang sihat. Okey, seterusnya nombor 3, mengapakah seseorang yang dijangkiti virus HIV tidak semestinya menghidap penyakit AIDS? Seseorang yang mula-mula dijangkiti oleh virus HIV merupakan seorang pembawa virus HIV dan beliau mungkin tidak menunjukkan sebarang gejala untuk jangka masa lebih kurang 10 tahun. Individu ini hanya menghidap penyakit AIDS sekiranya sistem keimunannya menjadi lemah dan kurang daya tahan terhadap penyakit yang pada kebiasaannya tidak membahayakan. Contoh penyakit yang boleh membawa maut kepada seseorang menghidap AIDS ialah penyakit pneumonia. Oleh itu, seseorang yang dijangkiti virus HIV tidak semestinya menghidap penyakit AIDS selagi sistem keimunannya masih kuat dan tidak dilumpuhkan oleh virus HIV. Dan soalan terakhir, bagaimanakah penyakit AIDS dapat dicegah? Okey, penyakit AIDS dapat dicegah dengan menghindari aktiviti-aktiviti berisiko seperti hubungan seks yang tidak dilindungi dengan individu yang berkemungkinan dijangkiti, berkongsi jarum tercemar yang digunakan untuk menyuntik dadah atau dakwat tatu atau menerima pemindahan darah yang tercemar dengan virus HIV. Baiklah, kita pergi kepada uji minda. Anda menziarahi rakan anda yang sakit di hospital. MRSA iaitu Methicillin Resistant Staphylococcus aureus iaitu sejenis strain bakteria yang lazim didapati di hospital. Strain bakteria ini imun terhadap banyak jenis antibiotik akibat penggunaan pelbagai jenis antibiotik untuk merawat pesakit di hospital. Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mencegah diri daripada dijangkiti MRSA. Okey, ini soalan nampak macam susah kan sebab susahnya sebab ada MRSA ni. Okey, nak sebut pun susah. Methicillin Resistant Staphylococcus aureus. Susah kan? Tapi sebenarnya soalan dia tanya cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil. Okey, untuk mencegah daripada jangkitan MRSA ni. Itu je. Okey, jangan rasa susah Okey, jawapannya adalah simple je soalan jawapan dia. Okey, pertama cuci tangan dengan antiseptik selepas menziarah. Okey, kedua menutup mulut dengan topeng mulut ketika bercakap dengan pesakit. Ketiga, elakkan daripada menyentuh peralatan hospital. Itu je. Rumusan daripada apa yang cikgu ajar pada kali ini, cikgu telah menerangkan tentang sistem keimunan manusia. Okey, cikgu telah sentuh tentang pertahanan badan, tindakan antibody, jenis keimunan dan 11.4 isu kesihatan berkaitan keimunan manusia. Okey, kita pergi dulu pada pertahanan badan. Okey, pertahanan badan cikgu ada cerita tentang barisan pertama fizikal, barisan pertahanan pertama iaitu secara fizikal, iaitu kulit,
Kalau secara kimia, daripada sebum, peluh, enzim lisozim, membran mukus, asid hidroklorik dan juga mekanisme pembekuan darah. Untuk barisan pertahanan kedua, cikgu dah cakap tentang demam, keradangan dan juga fagositosis. Dan seterusnya barisan pertahanan ketiga, cikgu dah sentuh berkenaan dengan antibodi dan sel memori. Okey, tindakan antibodi pula, cikgu dah tersentuh berkenaan peneutralan, pengaglutinan, pemendakan, pengopsoninan dan juga penguraian. Okey, jenis keimunan pula, ada keimunan aktif. Keimunan aktif semula jadi iaitu apabila seseorang dijangkiti patogen, sel-sel limfosit akan menghasilkan antibodi sebagai gerak balas terhadap antigen. Kalau keimunan aktif buatan, proses merangsang keimunan melalui suntikan vaksin. Okey, seterusnya keimunan pasif. Kalau pasif semula jadi, diperoleh oleh fetus semasa dalam kandungan ibu dan penyusuan ibu. Keimunan pasif buatan disuntikan serum yang mengandungi antibodi menentang sesuatu antigen. Okey, dan last sekali, isu kesihatan berkaitan keimunan manusia, cikgu ada cakap tentang AIDS, ataupun sistemik lupus, SLE dan juga alahan. Okey. Berakhir sudah bab 11. Okey, untuk kali ini kita jumpa lagi pada bab yang akan datang iaitu bab ke-12. Okey. Akhir kata, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.